أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. InsyaAllah pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan bicarakan tentang hadis yang menerangkan tentang tahrimuz zulm, iaitu pengharaman melakukan kezaliman. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محارما فلا تظالموا. Daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis Al-Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan keharaman itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga merupakan keharaman kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fala tazalamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Maha baik, dan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kezaliman itu, kata Allah, aku telah mengharamkan kepada diri aku berlaku zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah mengharamkan kezaliman itu kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga menjadikan keharaman itu, kezaliman itu adalah merupakan sesuatu yang haram kepada diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, janganlah kamu melakukan kezaliman. Bila mana kita menerangkan tentang kezaliman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman ini adalah merupakan zaman yang penuh, Allahumma salli ala dengan kezaliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita lihat di muka bumi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang berlaku zalim. Apakah zalim? Iaitu kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Itu makna zalim. Bila mana menerangkan tentang kezaliman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW pernah bertanya para sahabat, wahai sahabatku, atadruna man muflis? Wahai sahabatku, kata Rasulullah,
adakah kamu mengetahui apakah itu, siapakah orang yang muflis? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang muflis pada kami adalah orang yang tidak ada duit, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kata para sahabat. Tetapi kata baginda Nabi SAW, kata Rasulullah, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang muflis itu, kita nak tahu apakah orang yang muflis yang Nabi SAW sebutkan. Sesungguhnya orang yang muflis itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang datang pada hari kiamat nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membawa pahala sebesar gunung, membawa pahala begitu banyak sekali, kata Nabi SAW. Membawa pahala seperti gunung, besar gunung, bermakna dia adalah orang yang banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan ibadah. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW. Tetapi kata Rasulullah SAW, datangnya dia pada hari kiamat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha, kata Rasulullah SAW. Orang zalim itu membawa pahala yang begitu banyak, tetapi datangnya dia pada hari kiamat nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan dia membawa dosa-dosa, dia mencaci kawan dia mencaci maki, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, dia datang juga pada hari kiamat nanti dengan dia membawa dosa dia, dosa ketika mana di dunia hari itu dia pukul orang lain, kata Rasulullah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia makan harta orang lain. Dia makan harta orang tanpa pengetahuan orang lain. Ni orang yang zalim yang dimasukkan Nabi SAW, orang yang muflis yang dimasukkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasafaka dama hadha, dia menumpahkan darah orang ini. Dia menumpahkan darah orang lain, kata Rasulullah SAW. Orang yang macam ni adalah, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang zalim. Kemudian apakah yang dilakukan kepada orang yang muflis macam ni? Kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Kemudian kata Rasulullah SAW, akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diambil kebaikan dia ini dan itu, kata Rasulullah. Diambil kebaikan dia yang dia melakukan di dunia hari itu begitu banyak, sehingga sebesar gunung datang di hadapan Allah, kata Rasulullah SAW. Diambil kebaikan dia ini dan itu, kata Rasulullah. Kemudian diberikan kepada orang yang dia melakukan salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia pernah maki kepada seseorang, diberikan pahala dia kepada orang yang dia maki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga-jaga mulut kita. Kita takut-takut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adalah merupakan punca kita menjadi seorang yang muflis. Na'udzubillah min dzalik. Muflis di dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana tidak ada harta. Harta tak ada, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ada harta tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hutang lebih banyak lagi daripada duit dia. Sehingga kalau orang yang macam ni di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata apa? Bank mengatakan dia adalah orang yang muflis, kan? Adalah ciri-ciri dia, bila mana dia mendapati syarat-syarat tertentu, dia adalah orang yang muflis. Harta yang dalam bank dibekukan, tak boleh pakai kerana dia orang yang muflis. Itu di dunia. Kalau orang yang muflis di dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah tak tuan-tuan? Susah. Di mana-mana susah, tak ada kereta, tak ada rumah. Allahumma salli ala sayyidina, tak ada duit, duit ada tak boleh keluar. Ni orang yang muflis di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat gambarkan bagaimana muflis di dunia, kehidupan yang begitu susah sekali. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dunia adalah suatu yang kecil lagi. Akhirat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita perlukan adalah pahala ataupun amalan kita. Jadi orang yang muflis pada akhir kiamat nanti adalah orang yang macam mana? Orang yang hilang pahala dia, kata Rasulullah SAW. Pahala hilang.
Di dunia muflis tak ada tak ada duit, tak ada harta. Akhirat muflis tak ada pahala, kehilangan pahala, muflis pahala. Sepatutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik di hadapan Allah tu bawa pahala banyak, bawa beg banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi hilang kesemuanya. Kata Rasulullah SAW, diberikan kebaikan ini dan itu kepada orang yang dia maki, kepada orang yang dia kata. Sebab itu bahaya kita kata buruk kepada orang ataupun kita maki kepada orang. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti yang kita sebutkan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita maki kepada orang, seolah-olah kita mentransfer pahala kita kepada dia. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untung orang yang kena maki. Kita yang kena maki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita balas cacian dengan cacian. Kalau kita balas cacian dengan makian, tidak ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah dicaci maki, tetapi yang dibalas oleh Nabi SAW adalah merupakan akhlak yang mulia. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man irtaba ghibatan wahidah, sesiapa yang diumpat akan dia ghibah, umpatan, satu umpatan, sesiapa yang diumpat dia satu umpatan, ghafarallahu nisfa dhunubih, kata ulama, akan diampunkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kepada dia setengah daripada dosa dia, kata Allah, kata para alim ulama. Jadi Allah SWT pertama sekali adalah, apakah punca menjadi seorang muflis? Kata buruk kepada orang, caci maki kepada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Rasulullah SAW, wa daraba hadha, dipukul orang lain, diberikan pahala kebaikan dia kepada orang yang dia pukul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian disebutkan lagi, diberikan juga pahala kepada orang yang dia makan harta orang lain tanpa minta izin. Kemudian diberikan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala ataupun kebaikan dia kepada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pernah menumpahkan darah di dunia hari itu. Ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang muflis. Kalau terdapat kepada kita ciri-ciri yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cepat-cepat kita selesaikan dengan orang. Takut-takut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan kita dihapuskan begitu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang muflis itu, kebaikan dia, pahala dia diberikan kepada orang yang dia melakukan kezaliman. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Rasulullah SAW, fa in faniyat hasanatuh, kalaulah dah habis kebaikan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diambil pula kejahatan yang orang yang dia pernah maki dulu di dunia. Kejahatan orang yang dia pernah maki, kejahatan orang yang dia pernah pukul, kejahatan orang yang dia pernah tumpahkan darah, diambil kejahatan mereka, diberikan kepada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menzalimi di dunia hari itu, diberikan kepada kawan ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh dia dengan kejahatan, penuh. Pahala dia ada lagi tak? Pahala dia telah habis, telah habis kalau diberikan kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu itu kata Nabi Muhammad SAW, orang yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipegang ubun dia dan dihawing ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada menjadi orang yang muflis di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati zalim. Ni zalim, bahaya zalim lah, zalim tu sangat bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, iyyakum adh-dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah SAW, jaga-jaga kamu daripada berlaku zalim. Nabi suruh kita jaga-jaga daripada berlaku kezaliman. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kezaliman itu akan membawa kegelapan yang amat sangat kepada kita nanti pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kegelapan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berjaga-jaga daripada orang yang dizalimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Jaga-jaga kamu daripada doa orang yang dizalimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya mereka yang dizalimi itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Kalaulah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dizalimi, orang yang kita caci maki kepada dia, orang yang kita melakukan kezaliman kepada dia, dia berdoa kepada Allah, Nabi kata dia tidak ada hijab doa dia dengan Allah. Tidak ada hijab. Bermakna doa dia akan mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita menerangkan tentang kezaliman, apakah kezaliman yang terbesar? Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah. Dia Allah berikan Islam kepada dia, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syirik, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata guru saya, bila mana kita menyebutkan tentang syirik, kita kena menyebutkan, kita kena sama dengan na'udzubillahi min dzalik. Bahaya, kita takut. Yang kita takut. Okey, bila mana kita tadi kita sebut tentang kezaliman terbesar. Apakah kezaliman terbesar? Iaitu syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Zaman sekarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti apa? Orang panggil jin contohnya, panggil jin, panggil ruh, ataupun ada permainan orang panggil spirit of the count apa tau? Ada juga macam tu lah, kan? Dia panggil jin, dia panggil roh. Faham? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada yang syirik yang kurang sikit daripada itu. Ada dosa ataupun kezaliman yang kurang sikit daripada itu, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kita menzalimi diri kita sendiri. Iaitu macam mana? Dengan kita melakukan dosa kepada Allah, tak kira lah kita melakukan dosa besar ataupun kecil, kerana itu adalah merupakan kezaliman. Kita melakukan maksiat kepada Allah adalah merupakan kezaliman. Kenapakah kita kata dia adalah merupakan kezaliman? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap maksiat yang kita buat, yang kita lakukan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah punca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang tersebut punca seorang tersebut tidak lepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai hambaku, setiap daripada kamu itu sesat, kata Allah. Iaitu sesat sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Hidup dalam keadaan jahiliyah. Sehingga disebutkan Allahumma salli ala sayyidina jahiliyah tak jahiliyah. Allah pada ketika tersebut tawaf, orang tawaf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pakai pakaian begitu nipis, perempuan pakai pakaian begitu nipis. Kerana apa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana fahaman pada waktu itu adalah ketika kita tawaf, nak diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT tak boleh pakai pakaian yang kita pernah bermaksiat kepada Allah. Okey, baik. Jahiliyah pada zaman tu, sehingga perempuan ketika nak tawaf pakai pakaian yang begitu nipis sekali. Jahiliyah pada waktu tu lagi, Allah SWT sayyidina Muhammad, waktu tu maka Allah SWT sayyidina Muhammad banyak membunuh anak-anak perempuan, anak-anak gadis yang cantik. Tu zaman jahiliyah. Ala kulli hal, kata Allah, wahai hambaku, setiap daripada kamu sesat, kata Allah, illa man hadaituh, melainkan siapakah yang aku nak berikan hidayah kepada dia. Melainkan siapa yang aku nak berikan hidayah kepada dia.
Fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hambaku, mintalah hidayah kepada aku, nescaya aku akan berikan hidayah kepada kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah suruh kita minta hidayah, minta taufik dan hidayah. Apakah hidayah? Hidayah adalah merupakan kehendak kita nak melakukan kebaikan. Apakah hidayah? Hidayah adalah kehendak kita nak melakukan kebaikan. Contoh. Dia duduk dalam masjid, dia kata, ya Allah, dia nak wirid. Kita sehari nak baca Quran lah. Tu hidayah. Nak melakukan kebaikan. Sehari baca Quran lah sehari. Lepas baca Quran, nak selawat lah. Hidayah. Balik rumah sehari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik rumah sehari, nak baca Quran lagi ya. Hidayah. Sehari keluar rumah nak sedekah ke orang, hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu hidayah. Apakah hidayah? Kehendak nak melakukan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, mintalah hidayah kepada aku, akulah akan berikan hidayah kepada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap macam mana? Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja berikan hidayah kepada kita, Allah juga berikan taufik kepada kita. Itu yang kita harapkan. Banyak orang diberi hidayah. Hidayah macam mana? Ya Allah, aku nak berubah ya Allah. Tak mau duduk dah dalam kezaliman ya Allah. Tak mau duduk dah dalam kejahilan ya Allah. Tak mau duduk dah dalam maksiat kepadamu ya Allah. Tetapi Allah belum lagi bagi taufik kepada dia. Kita tak mau Allah saja bagi hidayah. Kita nak juga Allah berikan taufik kepada kita. Apakah taufik tuan-tuan? Puan-puan yang dirahmati Allah, taufik adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khalqu qudratut ta'ah fil 'abdi. Iaitu Allah menciptakan kekuatan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kekuatan, tu makna taufik. Tu makna taufik. Banyak orang diberi hidayah tak diberi taufik. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang itu diberi hidayah, pasti. Kalau orang itu diberi taufik, pasti diberi hidayah. Kalau diberi hidayah, tak semesti diberi taufik. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa ramai sekarang kita tengok orang nak berubah. Kan kita tengok orang Allah SWT di Facebook kan. Facebook kadang-kadang kita post kat sesuatu yang bermanfaat lah di Instagram kita ataupun di Instagram Syekh Janan Asri kan. Kita post, orang kata seronoklah dapat sahabat dengan orang soleh, seronoklah dapat jumpa orang soleh. Aku nak jumpa Syekh jugalah, nak jumpa, seronok nak jumpa orang macam ni. Alangkah baiknya aku dapat kawan orang yang baik macam ni. Depa nak, depa seronok. Allahumma salli ala Muhammad. Keinginan mereka tu nak kepada ketaatan, kepada kebaikan tu ada. Allahumma salli ala sayyidina. Kita harap Allah juga bagi taufik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak betul orang macam ni. Ketika kita post video-video, mereka kata apa? Menyesal, mereka menyesal. Kata dosa aku banyak, kata layak aku jumpa orang baik-baik ni, kata. Mereka post macam tu, mereka komen macam tu. Itu berbagai maksud, mereka adalah orang yang diberi hidayah, nak kembali kepada Allah, tetapi dia belum lagi diberi taufik. Kita harap Allah berikan taufik kepada mereka semua. Amin. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fastahduni. Kata Allah, mintalah hidayah kepada aku akan berikan hidayah kepada kamu. Minta hidayah, minta hidayah. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ya ibadi, kata Allah seterusnya, ya ibadi, kullukum ja'i'un. Setiap daripada kamu lapar, illa man at'amtuh. Melainkan siapakah orang yang aku berikan dia makan. Sesungguhnya kamu adalah lapar, kalian lapar, kata Allah, melainkan siapa orang yang aku berikan makanan kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni at'imkum. Mintalah makanan kepada aku akan berikan kepada kamu makanan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita minta makanan kepada dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala Muhammad di antara didikan para habaib yang saya tahulah kan. Depa begitu mengamalkan hadis ni, kalaulah Allah Subhanahu wa taala Muhammad anak mereka minta sesuatu kepada mereka, maka kata, hai anakku, minta dulu kepada Allah. Kamu nak apa? Minta dulu kepada Allah. Minta dulu apa yang kamu nak ayah tunaikan. Perintah kamu, minta dulu kepada Allah. Kamu nak makanan, nak ayam, minta dulu kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini adalah merupakan perkara yang kita perlu terapkan kepada anak-anak kita, no? Okey, baik.
Fastat'imuni, mintalah kepada aku makanan, aku akan berikan kepada kamu makanan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-Ku, setiap daripada kamu itu telanjang, kata Allah, melainkan siapakah orang yang aku berikan pakaian kepada dia. Fastaksuni aksukum. Mintalah kepada aku pakaian, kata Allah, aku akan berikan kepada dia pakaian. Jadi banyak dah kita minta ke Allah, banyak. Jadi tidak menjadi alasan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang tu kata apa? Ustaz, tak tahu dah minta apa Ustaz? Tak tahu dah minta apa ke Allah? Tak tahu dah ya Allah. Tak tahu dah Ustaz nak minta apa? Banyak kita boleh minta hidayah. Setiap hari kita makan, minta makanan kepada Allah. Tahu dah sekali ada makanan, minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak kita ni menjadi orang yang banyak minta kepada Allah berbanding minta kepada manusia. Banyak orang minta kepada manusia nak makanan, lupa minta Allah. Lupa minta kepada Allah. Lupa minta kepada Allah. Sedangkan Nabi SAW suruh kita minta kepada Allah makanan. Bukan minta kepada orang. Kadang-kadang orang ni dia terlalu lihat orang, pandang orang sampai lupa Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya orang macam ni, bahaya. Okey, wahai hamba-Ku, mintalah kepada aku pakaian, aku akan berikan kepada dia pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, seterusnya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu itu melakukan kesalahan pada waktu malam dan pada waktu siang. Kamu melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi semua dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada aku akan mengampunkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu tak kita melakukan dosa? Allah tahu. Allah sebut dah. Sesungguhnya kamu melakukan kesilapan, kesalahan, dosa pada waktu malam, pada waktu siang. Kemudian Allah SWT Muhammad, Allah maki kita tak? Tak maki kita. Kalau orang lain macam mana? Hang ni tak habis buat dosa, hang tak habis kena aku. Tak dia betul. Hang tahu dah hang ni macam ni, hang ni macam ni. Maki dia pula diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan yang Maha Rahim, Maha kasih sayang kepada hamba-hamba dia, Maha Rahman. Allah SWT belas kasihan kepada hamba-hamba dia. Ya Hannan, Ya Mannan, walah Tuhan yang Maha belas kasihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Ketika mana Allah mengatakan bahawasanya dia mengetahui, bahawasanya apa? Dia mengetahui kita itu melakukan salah pada waktu malam dan juga siang. Dia tahu. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada waktu malam dan juga siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba-Ku, aku Maha Pengampun bagi segala dosa kesemuanya. Nampak ada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Dia menawarkan keampunan dia kepada kita. Apa dia kata? Fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, aghfir lakum, aku akan ampunkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, sebab apakah dia suruh kita minta kepada dia? Sebab dia kasih kalau orang tu perbanyakkan permintaan kepada dia. Manusia, perbezaan manusia dan makhluk, manusia dan juga Allah. Manusia kalau lagi minta lagi marah, lagi dia benci, lagi dia bosan minta kepada dia. Allah Subhanahu wa taala lagi kita minta lagi dia kasih kepada kita. Kerana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otak kepada ibadah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kata tadi Allah suka kalau kita minta kepada dia, tetapi makhluk, hamba-hamba yang lain, manusia, selagi kita minta semakin marah. Di sana ada kalam ulama yang menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tas'ali bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allah yaghdabu hina tarakta su'alahu wa ibn Adam hina yus'alu yughdabu. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, janganlah kamu minta kepada anak Adam itu sesuatu hajat. Hajat apapun jangan minta kepada anak Adam yang minta. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang zat
yang mempunyai zat pintunya tidak pernah tertutup. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah sangat memurkai ketika mana engkau berhenti minta kepada dia. Allah marah. Allah murka kalau kita berhenti minta kepada dia. Allah murka kalau kita berhenti minta kepada dia. Allah marah. Wa bani Adam, tetapi anak Adam hina yus'alu yughdabu. Tetapi anak Adam ketika mana diminta, dimarahi, dimurkai, dicaci maki. Ni minta lagi kepada aku, minta lagi, aku tak ada orang lain ke? Aku tak ada orang lain. Ni Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi Allah SWT kita kena perbanyakkan minta kepada Allah. Kata Allah, sesungguhnya kamu itu melakukan salah pada waktu malam dan juga siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan keampunan kepada dia. Nabi SAW, Allah SWT Sayyidina Muhammad menyebutkan dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah itu, Allah SWT Sayyidina Muhammad, Allah SWT Sayyidina Muhammad memperbentangkan keampunan kepada dia pada waktu siang, liyatuba musiul laili, supaya Allah SWT Sayyidina Muhammad, orang yang bermaksiat pada waktu malam bertaubat kepada dia. Begitu juga Allah SWT wa yabsutu yadahu bil laili, dan Allah juga kata Nabi SAW itu memperbentangkan keampunan dia pada waktu malam, liyatuba musiun nahari, supaya orang yang pada waktu siang melakukan maksiat memohon ampun kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila mana kita membicarakan tentang dosa ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah terdahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seorang yang bernama Usbatul Ghulam. Usbatul Ghulam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada maksiat yang tak pernah dia buat. Semua maksiat dia pernah dia lakukan. Usbatul Ghulam. Usbatul Ghulam masuk pengajian Imam Hasan Al-Basri. Pengajian Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pada ketika tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membahaskan tentang ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masa orang yang beriman itu hati mereka ingat kepada Allah? Ini adalah merupakan ayat yang dibahaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Usbatul Ghulam, seperti mana kita katakan tadi, Allah SWT Ahmad, dia adalah merupakan pelaku maksiat. Semua maksiat dia pernah lakukan. Entah macam mana Allah nakkan hidayah kepada dia, Allah bagi dia masuk pengajian Imam Hasan Al-Basri. Ketika mana masuk pengajian Imam Hasan Al-Basri, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, Imam Hasan Al-Basri menerangkan, mentafsirkan ayat ini begitu hebat sekali, sehingga Allah SWT ada Sayyidina Muhammad menangis. Jemaah yang ada di tempat tersebut mendengar pengisian diberikan oleh Imam Hasan Basri. Termasuk yang menangisnya adalah Usbatul Ghulam, menangis juga mendengar pembahasan oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang, Allah SWT Muhammad, kalau dia boleh berikan tazkirah, peringatan sehingga tersentuh di hati orang, dia bukan orang biasa dah. Kerana cakap melalui dia cakap melalui hati. Allah SWT Muhammad melalui hati. Begitu Imam Hasan Basri. Rijal sufi, orang rijal, lelaki yang sufi. Orang sufi ni banyak, kalau cakap tersentuh di hati kita, kan? Baik, ala kulli hal, terkesan di hati di hati Usbatul Ghulam, pelaku maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Habis pengajian Imam Hasan Basri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Usbatul Ghulam pergi kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, aku melakukan dosa sangat banyak kepada Allah, wahai Imam. Adakah Allah mengampunkan dosa aku? Dosa aku besar. Adakah Allah akan ampunkan dosa aku? Kata Imam Hasan Basri, Allah akan ampunkan kamu. Allah akan ampunkan kamu. Dia melakukan dosa sangat banyak sehingga dia merasakan bahawa tidak ada ruang untuk Allah ampunkan dia. Imam Hasan Basri kata, Allah akan ampunkan kamu. Terkejut, pengsan. Usbatul Ghulam pengsan kerana terlalu terkejut. Allah akan ampunkan dia. Dia tak sangka Allah akan ampunkan dia. Baik, setelah terjaga, Allah SWT Muhammad, adakah Allah akan ampunkan kamu? Ya, Allah akan ampunkan kamu, Allah SWT Muhammad, kalau kamu betul-betul taubat kepada dia. Pengsan lagi. Sampai kali ketiga,
ketika berjaga daripada pingsan, wahai imam, Allah akan ampunkan kamu, Allah akan ampunkan aku. Ya, Allah akan ampunkan kamu, kata Imam Hasan Basri. Waktu tu ditulis angkat tangan, doa kepada Allah. Usbatul Ghulam, asalnya pelaku maksiat, doa terus kepada Allah. Wahai Allah, in qabilta taubati wa ghafarta dhunubi. Wahai Allah, kalaulah engkau mengampunkan dosa aku dan engkau terima taubatku, ya wahai Allah. Wahai Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa akrimni bil hifzi wal fahmi. Wahai Allah, kurniakan kefahaman kepada aku dan bagilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku mudah untuk aku menghafal. Setiap yang aku dengar, aku mudah menghafal daripada ilmu. Itu doa pertama. Doa yang kedua, wahai Allah, kalau engkau mengampunkan dosa aku dan engkau terima taubatku, hai Allah, wahai Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa akrimni bi husni sauti. Wahai Allah, kurniakan kepada aku diberikan suara yang sedap, suara yang merdu. Doa yang kedua. Wahai Allah, yang ketiga, kalau engkau terima doaku, hai Allah, engkau terima taubatku, hai Allah, wahai Allah, engkau berikan kepada aku rezeki yang halal. Tiga doa ni diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampun tak? Allah mengampun. Kata Allah, fastaghfiruni, mohonlah ampun kepada aku, aghfir lakum, pasti aku akan ampunkan kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usbatul ghulam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah makbul ketiga-tiga doa dia. Doa yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia minta apa? Diberikan kefahaman yang luas dan kefahaman yang kuat, kefahaman yang luas juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap yang dia dengar daripada ilmu, ingat terus dan tak lupa-lupa. Berkat doa yang pertama, berkat dia bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua, dia minta apa? Diberikan suara yang sedap, sehingga disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usbatul ghulam, sesiapa saja yang mendengar dia membaca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang hati keras menjadi hati lembut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan berkat taubat dia sungguh-sungguh kepada Allah. Ni yang kedua, dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahai Allah, dia minta apa? Agar diberikan rezeki yang halal. Sejak pada hari dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sahaja orang yang menghantarkan makanan di pintu rumah dia. Ni berkat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kenapakah bila kita taubat kita dapat apa yang kita nak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Sesiapa yang melazimkan istighfar, sungguh-sungguh bertaubatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan melepaskan dia daripada kesedihan. Pertama sekali, Allah, wa min kulli dhiqin faraja makhraja, dan daripada kesempitan Allah akan lepaskan dia daripada kesempitan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepada orang yang melazimkan istighfar, orang yang melazimkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu rezeki yang tak diduga-duga. Ha ni istighfar. Kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sempit rezeki sempit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istighfar banyak. Takut-takut rezeki kita tersempit disebabkan dosa yang kita lakukan, tak selesai lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga tak ada anak, istighfar banyak-banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kalau tak ada hujan, yang tak ada hujan kemarau, itu adalah merupakan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kerana apa? Tak bertaubat kepada Allah. Orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ramai mengadu kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku tidak ada anak. Pertama, Sayyidina Ali kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan istighfar. Kata Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku tidak ada harta. Perbanyakkan istighfar. Kata Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tempat kami tidak turun hujan. Kata Sayyidina Ali, perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kami minta kepada kamu pertama dan kedua kamu terima, ketiga setiap yang kami minta kamu suruh kami mengucapkan
istighfar. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Wahai Ali, kenapa wahai Ali? Kalau Sayyidina Ali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Allah Musa kepada kaum dia, istaghfiru rabbakum, mohonlah istighfar kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ghaffar adalah Tuhan yang Maha Pengampun, suka pengampun, suka memaafkan. Itu sifat Tuhan kita. Kemudian sambungan daripada ayat tu pada kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang Allah lebat kepada kamu. Hujan yang lebat kepada kamu. Hasil perbanyakkan istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta kepada kamu, diberikan anak juga kepada kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang yang berbanyak istighfar itu pada jannatin, syurga-syurga. Allah akan sediakan syurga. Wa jannatin anhara, Allah juga akan sediakan apa? Sungai-sungai syurga, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menjumukan kita daripada kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, sentiasa Allahumma salli berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sentiasa minta dan berhajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Semoga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diberikan kepada kita juga iman yang kuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.